kita akan menjemput Datuk Profesor Dr. Kamarul Azizi Ibrahim, pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mapan Nadwa Ilmu Nabim, untuk membentangkan tajuknya pada malam ini. InsyaAllah, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan. Terima kasih Saudara Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada hari ini, iaitu hari Ahad, ya, malam Isnin. Dan pada kali ini saya ingin memberi sedikit pandangan mengenai koperasi, ya. Kerana kita dalam ABIM ini ada mempunyai koperasi kita sendiri, iaitu Koperasi Belia Islam. Dan ini cuma pandangan saya lah, kerana saya rasa elok juga, ya, kita sebagai ahli, kebanyakannya adalah ahli koperasi, untuk mengetahui apa dia sains koperasi itu sendiri, ya. Kerana kalau kita memahami apa dia sains koperasi itu, maka kita boleh memberi input yang bertepatan, ya, dan bersesuaian. Saya welcome lah kita punya CEO koperasi, iaitu Saudara Azman, dan juga Setiausaha Koperasi ALK, ya, Ahli Lembaga Pengarah, yang bersama dengan kita pada hari ini. So kalau ada banyak soalan nanti, kalau saya tak boleh jawab, dan kemungkinan besar saya tak boleh jawab, kita ada dua orang ni yang boleh, ya, menjawab banyak soalan yang akan timbul kalau ada lah. So apa dia sains koperasi? Pertama, sebelum itu, ya, saya nak mula dengan motivasi, ya, mengapa yang kita nak buat, ya, topik ini. Pertama, ya, koperasi memang menjadi pilihan utama kita lah. BI, Koperasi Belia Islam, ya, menjadi pilihan kita sebagai organisasi Islam, ya, yang menggerakkan Islam, terutama dari segi ekonomi, ya. Kita menganggapkan Koperasi Belia Islam itu adalah penting bagi kita. Tetapi sekarang ni saya akan cuma membincangkan secara general saja, ya, koperasi secara general. Dan kerana koperasi kita, ya, yang Koperasi Belia Islam tu dah lama, ya, terbentuk, ya. Jadi maka kita akan mempunyai banyak saingan, ya. Sekarang ni ada ribuan, ya, koperasi, ya, di seluruh Malaysia ni. Dan setiap koperasi itu cuba orang kata memperkenalkan sesuatu yang unik, yang berbeza, ya, daripada koperasi yang lain. Jadi kita dapati sekarang ni sekolah-sekolah pun ada koperasi, universiti pun ada koperasi, kakitangan kerajaan pun ada koperasi. Jadi sekarang ni telah banyak. Kalau dulu recording in progress, kalau dulu agak sedikit, ya, yang mempunyai koperasi, ya, tetapi sekarang kita dapati, ya, dia telah bertambah dengan banyaknya sekali, ya. So dan kita dapati, ya, setiap dua koperasi ini adalah unik, macam saya katakan tadi, ya. Cuma apa nama unikan koperasi tersebut, ya, menyebabkan persaingan yang hebat, ya, terutama bagi kita yang Koperasi Belia Islam, ya, yang telah lama wujud, ya. Kita memang yang terawal sekali, ya. Dan apabila ini berlaku, ya, kita dapati koperasi kita dah menjadi hampir ketinggalan, ya, daripada berbanding dengan koperasi-koperasi yang lain, ya. Kita telah menang banyak award, ya, sebelum ini, ya. Tapi sekarang kita dapati kedudukan kita tidaklah setanding, ya, dengan banyak koperasi-koperasi lain yang kita dapati sudah agak tinggi. Jadi maybe kita kena balik, ya, kepada fundamental, ya, balik kepada asal, ya. Mungkin kerana dah terlampau lama, ya, kita berkecimpung, ya, dalam koperasi ini, maka kita kadang-kadang lepas pandang, ya, kepada apa tujuan koperasi itu. Jadi dalam persembahan saya ini ialah cuba untuk berpatah balik, ya, kepada asal, dan supaya dengan itu, ya, kita boleh leapfrog ke depan, ya, dan orang kata mengatasi koperasi-koperasi yang ada, ya, sekarang ini, yang pada pandangan saya boleh kita atasi, ya, kalau kita go back to the fundamental dan susun balik the fundamental values tersebut. Dan saya akan terangkan apa yang saya maksudkan dengan fundamental values tersebut. Okey.
Struktur pengurusan koperasi secara generiknya, ini adalah secara generik, paling atas sekali ialah anggota lembaga pengarah ataupun lebih nama ialah ALK ya, ALP ya, ataupun lembaga koperasi ALK. Dia sama ada ALP atau ALK, tapi kebanyakan koperasi menggunakan ALK ya. Dan di bawah ALK tersebut, anggota-anggota lembaga pengarah adalah ketua pegawai eksekutif. Dan selepas ketua pegawai eksekutif itu, ada pentadbiran, keahlian dan pelaburan, ataupun kita sebut sebagai dalam istilah koperasi sebagai aktiviti, ya, aktiviti ataupun projek, dan itu nama-nama yang banyak digunakan. So dalam pentadbiran itu ada sumber manusia, kewangan dan aset. Bawah keahlian itu ada servis ataupun aktiviti dan pemasar, dan pelaburan itu biasanya subsidiary ataupun perniagaan. Jadi ini tipikal lah, kalau kita tengok koperasi mana pun ya, memang ini adalah strukturnya ya, struktur yang digunakan ya di dalam perjalanan ya sesuatu koperasi itu. Dan di atas sekali ya sebenarnya yang saya tak masukkan di dalam rajah saya ini ialah apa yang kita panggil sebagai AGM ya, iaitu AGM ataupun mesyuarat agung, mesyuarat agung. So yang paling atas sekali ialah mesyuarat agung sebenarnya. Jadi keputusan pun apa-apa keputusan juga ya, kalau mesyuarat agung mengatakan sebaliknya, maka yang lain itu kena ikutlah. Jadi hierarki dia adalah mesyuarat agung yang atas sekali, diikuti oleh mesyuarat agung melantik anggota lembaga pengarah, dan anggota lembaga pengarah melantik anggota pentadbiran, dan biasanya diketuai oleh seorang ketua pegawai eksekutif. So itu adalah tipikal lah, okay, dari segi struktur. Mengapa kita tubuh koperasi ini ya? Ianya berasal daripada perkataan Inggeris cooperation, ya, doing things together ya. Maknanya kita buat kerja itu bersama-sama, tolong menolong dan bantu membantu. Ini adalah istilah dia. Dia mesti ada kerjasama tu. Dia cooperation, cooperate, maknanya berbuat bersama-sama. Jadi bila kita kata kerjasama tu, mengapa kita kata pentingnya kerjasama itu ialah kerana adalah fitrah manusia ya. Manusia perlu bekerjasama dalam kehidupan. Dan aktiviti bekerjasama ini memanglah satu ciri yang agak unik ya oleh rakyat Malaysia ya. Kita daripada dulu lagi, contoh yang selalu digunakan ialah gotong royong. Ya, gotong royong itu memang satu sifat yang tak ada ya dalam masyarakat lain ya. Tetapi dalam masyarakat kita memang ada, itu standard ya. Jadi koperasi ini bukanlah sesuatu yang ganjil ya bagi kita. Cuma kita kena ingatlah apa dia maksud koperasi itu ya. Jadi aktiviti ini, aktiviti bekerjasama ya, menjadi ciri rakyat Malaysia. Jadi peranan individu dalam komuniti itu menjadi kolektif ya. Setiap individu itu akan contribute ya kepada kolektif tersebut. Jadi ini pun adalah selaras dengan ajaran agama ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 2. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong-menolong pada melakukan dosa dan permusuhan. Jadi koperasi ini pada dasarnya adalah mengikut agama juga ya, bukan saja dia mengikut culture kita yang memang telah ada, tetapi juga dianya adalah satu tuntutan agama ya, tuntutan agama. Jadi tak bolehlah kita nak ambil sambil lewa je koperasi ini, ataupun kita mencipta ya satu cara koperasi yang berbeza ya dengan apa yang telah saya nyatakan ini. Jadi typically ya, bila kita ini gambar ni selalu digunakan ya oleh Suruhanjaya Koperasi ya, dia tunjuk gotong royong pindah rumah. Mungkin ramai yang dah tak pindah cara ini, tetapi itu adalah cara yang kita gunakan ya. Adalah satu dua rumah yang masih melakukan pindah dari satu tempat ke satu tempat dengan ini, dengan mengamalkan kerjasama. Kerja yang berat menjadi ringan. Just imagine ya, nak angkat sebuah rumah, kalau seorang nak angkat memang tak larat lah. Tetapi apabila kita beramai-ramai ya, bertolong satu sama lain mengangkat rumah tu, it is possible ya
Untuk even kita nak angkatkan satu rumah pun boleh kita angkat ya, bersama-sama. Tapi tengok ya, mestilah ramai-ramai ya, dia mesti together. Dia tak boleh seorang aja yang angkat, yang lain tu tengok aja pun tak boleh. Ataupun 2-3 orang aja yang buat, yang lain tu tengok aja, itu pun tak boleh. Jadi itu ada semangat koperasi ya, yang kita perlu ada. Dan kalau kita tak ada semangat ni, maka then we have going to have problem lah dalam koperasi kita. Okay. Jadi kalau zaman sekarang berbuah colour sikit baju-baju orang ni, nampaklah modern sikit ya, tetapi rumah sama orang lah. Dia angkat rumah tu untuk kampung bergotong royong mengangkat rumah. Ni rumah Wan Badrul Shah Wan Ismail di Kuantan ya, di kampung Bukit Rangin ya, di mana berlakunya banjir, maka dia perpindahkan rumah tersebut. Jadi kalau kita tengok ni gambar ni ya, agak unik ya, gambar ni. Pasal kita akan lihat ada beberapa aksi orang ya, di dalam gambar ni yang apa kata yang unik ya. Dan ianya juga berlaku ya dalam koperasi biasa. Pertama ya, kalau kita tengok ya lagi gambar ini adalah teknologi ya yang membantu ni. Yang ini mando, dia mengarah orang, dia sendiri tak angkat pun. Yang ini pun satu masalah yang kita dapati ya dalam koperasi semasa ini. Dia cakap itu, cakap ini, tapi bila suruh dia buat, dia tak nak buat. Dia tak buat pun. Jadi mengarah saja. Dan yang ini pula, dia duduk kat tepi. Orang semua angkat bahagian yang berat, dia ujung-ujung saja dia duduk. Dia tarik angkat sikit-sikit je. Sekurang-kurangnya dia membantu. Tetapi dia kat tepi je. Dia tak nak. Kalau suruh dia, okay, you kena masuk ke dalam, bantu betul-betul. Dia tak ada. Dia duduk kat tepi-tepi saja. Ada juga yang jenis kopi ni. Dan ada juga yang membantu betul-betul ya. Sanggup turun ke padang, sanggup mengotorkan pakaian, sanggup apa orang kata mengangkat berat, berpeluh-peluh apa semua. Yang ini yang kita hendak. Inilah yang kita hendak untuk menjadi ahli-ahli koperasi. Ahli-ahli yang bersama-sama dengan ALK, ahli lembaga pengarah, untuk menjalankan dan juga memastikan koperasi itu akan apa orang kata bergerak dengan baik. Itu yang kita hendak. Jadi ini image yang saya rasa amat penting untuk kita apa orang kata punyai untuk semua orang. Jadi apakah itu koperasi? Dari takrifannya ialah sebuah pertubuhan berautonomi di mana anggotanya bersatu secara sukarela demi mencapai kepentingan dan aspirasi bersama. Perhatikan ya. Ianya satu pertubuhan yang autonomi, yang independen. Di mana anggotanya bersatu secara sukarela. Dia tak dibayar pun. Dia tak dibayar pun. ALK pun tak dibayar. ALK, ahli lembaga pun tak dibayar. Tapi dia sanggup ya, untuk melakukannya. Dan tujuannya ialah untuk mencapai kepentingan dan aspirasi bersama dalam bidang, dalam beberapa bidang. Sama-sama kita nak supaya kita achieve something lah. Sama-sama dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang budaya. Jadi semua ni ya, satu badan yang dimiliki dan dikawalkan secara demokrasi. Maknanya tak ada siapa vote dia lebih daripada yang lain. Semuanya vote satu orang. Jadi semua sama. Tak ada lah nak kata dia tu bos ke, dia apakah, ataupun pengurusi lembaga pengarah, lembaga koperasi dia adalah orang besar ke, tak ada. Semuanya sama. Pengurusi je pun ada ahli, orang lain tu pun ahli, semua orang ahli ya sebenarnya. Tak ada orang yang lebih besar daripada yang lain. Jadi inilah penyataan identiti koperasi. Ini adalah identiti koperasi. So kalau lah kita ada yang lain daripada ini, itu pun tak betul ya. Jadi kita akan berbetulkan. This ada fundamental. Perbandingannya, kadang-kadang kita ni keliru ya di antara koperasi dengan syarikat swasta. Ya, koperasi ini nampaknya macam syarikat. Tetapi sebenarnya tidak. Ya. Kalau kita tengok dari segi perkara yang pertama, in term of tujuan, ya, koperasi bertujuan memberi perkhidmatan ekonomi, sosial dan budaya. Tetapi swasta ialah untuk faedah ekonomi saja. Dia tak peduli sosial, dia tak peduli budaya. Jadi ini membezakan di antara koperasi dengan syarikat swasta.
Dan modal yang disumbangkan, ini very important. Ini banyak kata koperasi yang kadang-kadang lupa kau ni. Iaitu modalnya disumbang oleh anggota, jadi ahli. Jadi kalaulah kita tak ada rekod ahli dia, something wrong. Kita tak ada rekod, especially kalau berapa orang contribute, berapa orang yang beri duit, berapa duit yang tak bagi duit, berapa orang yang tak bayar yuran, berapa orang yang tak bayar share. Ini semua adalah dalam undang-undang kecil kita yang perlu ada. Jadi anggota itu penting. Dan rekod ni penting. Dan dalam pentadbiran mesti ada seorang yang take care of anggota. Dan biasanya orang yang take care itu adalah setiausaha. Setiausaha. Kalau tak ada setiausaha, kita lantiklah seorang pegawai anggota. Yang itu penting. Tetapi modal yang disumbangkan oleh dalam syarikat swasta dikeluarkan oleh pelabur dan lembaga pengarah. Jadi di situ kita dapati lembaga pengarah dia akan tension sikit lah. Dia akan keluar duit. Kalau dia tak keluar duit, dia tak boleh jadi lembaga pengarah syarikat swasta. Tetapi kalau koperasi, dia anggota biasa. Berapa banyak yang anggota biasa beri, banyak itulah yang dia beri. Dia tak ada beza. Dia tak adalah katakan dia sejuta, orang lain RM1, tak ada. Itu kalaulah dalam syarikat swasta. Itu beza dia. Dan dasar ditentukan oleh lembaga dengan mandat mesyuarat agung, mesyuarat agung. Tetapi dasar untuk syarikat swasta hanya ditentukan oleh lembaga pengarah. Jadi lembaga pengarah very powerful dalam swasta. Tetapi dalam koperasi dia tidak Lembaga walaupun ada lembaga pengarah, tetapi lembaga pengarah itu perlu mendapat mandat daripada AGM, daripada AGM untuk melaksanakan whatever yang mereka dah setujui, dah nak cadang nak buat. Dan kawalannya, ini interesting. Kalaulah syarikat swasta undi utama oleh pemegang saham majoriti, siapa pegang saham yang terbesar sekali, dialah decision dia adalah decision semua. Tetapi kalau koperasi tidak. Semua orang undian dia majoriti. Maknanya satu anggota, satu undi. Kalau dalam lembaga pengarah koperasi, semua ahli lembaga tersebut undi dia satu. Tak kira pengurusi ke, setiausaha ke, bendahari ke, ahli jawatankuasa ke, semuanya undi dia satu. Jadi kena, kalau tengok undi majoriti. Kalau lah undi tak cukup, tengok sama, tak boleh buat. Itu saja. Simple saja dia punya undang-undang dia. Jadi mesti ada kawalan. Kawalan itu adalah undian majoriti. Okey. Dan pulangan keuntungan. Ini yang lagi satu yang kita kena faham. Pulangan keuntungan, kalaulah dalam syarikat swasta, kita bagi kepada pemegang saham. Siapa yang pemegang saham banyak, maka dia dapatlah untung banyak. Tetapi dalam koperasi, pulangan keuntungan diberi kepada anggota dan komuniti. Kerana the social aspect tu ada. Sebagai contoh kita untuk KBI, maka perlu diberi kepada ABIM, kena beri kepada WADA, kena bagi kepada sesiapa sajalah yang kita rasa komuniti kita. Dan juga anggota. Dan jangan lupa, anggota yang contribute asal itu, yang modal asal, modal kita ni semuanya datang dari anggota. Dan motivasi kita memenuhi keperluan sosioekonomi. Tetapi berbeza dengan swasta, dia berorientasikan keuntungan. Only profit saja, dia tak peduli yang lain. Dia profit je, as long as dia dapat profit, maka itulah dia motivasi dia. Tetapi kita dalam koperasi memenuhi keperluan sosioekonomi. So agak berbeza. Ini perbandingan ni. Perbandingan ni penting untuk kita faham, terutama bagi kita yang duduk dalam koperasi. Dan nilai-nilai koperasi ini, untuk setiap koperasi, koperasi kita ada koperasi belia Islam, membantu diri sendiri. Jadi anggota-anggota menyumbang modal dan berjalan urus niaga dengan koperasi mereka. Dan bertanggungjawab terhadap diri dia sendiri. Menghadiri mesyuarat secara voluntary, buat keputusan, patuh kepada koperasi. Bila suara majoriti decide something, maka semua ikut. Dan kepentingan bersama. Dan ianya demokrasi. Maknanya setiap seorang satu vote. Tak kira lah siapa pun, orang biasa ke, orang pengurusi ke, setiausaha ke, semuanya satu vote saja. Tak ada orang yang lebih tinggi. Dan kesemarataan, maknanya hak untuk mendapat maklumat. Saya dah ada maklumat sebagai ahli lembaga, maka orang lain pun mesti dapat maklumat yang sama.
Tak ada secret-secret ke, tak ada transparansi ke, cerita macam tu tak ada. Ini berbeza je dengan swasta. Jadi koperasi ni yang sebenarnya terbuka luas. Terbuka luas. Untuk ahli, kalau dia hendak maklumat tu, maka kita kena bagi dekat mereka. Kerana mereka itu adalah yang terpenting dalam koperasi. Equity. Dividen terhadap modal saham yang disumbangkan, potongan langganan dan rebate. Semuanya dikena kait dengan niaga koperasi. Okay? Dan perpaduan mengadakan aktiviti yang bermanfaat kepada semua, menubuhkan projek keusahawanan, syarikat gabungan dan lain-lain, semuanya bertujuan untuk ahli. Untuk ahli dan bukan untuk orang lain. Okay? So itu dia nilai-nilai asas dia yang perlu kita laksanakan. Dan keterbukaan, menerima pandangan serta penilaian orang lain. Ini etika murni setiap anggota. Kita mesti amanah, boleh dipercayai. Tanggungjawab sosial, memberi komitmen atau penyertaan dalam komuniti yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. So dalam hal kita ialah komuniti kita ialah ABIM. Dan juga wadah dan juga PKPIM, Salwa dan lain-lain lagi. Dan kita juga prihatin terhadap orang lain. Menyokong berbagai inisiatif yang berfaedah kepada masyarakat. Jadi ini adalah tanggungjawab kita. Dan kalau kita tengok prinsip koperasi dan aplikasinya, apa yang saya sebutkan tadilah, keanggotaan terbuka dan sukarela, penyertaan ekonomi, pendidikan, latihan dan maklumat, kawalan demokratik, ekonomi dan kebebasan, kerjasama antar koperasi dengan lebih berat terhadap masyarakat. Ini ulang saja. So, dasar ini semuanya ada law dia. Kita ikut law. Law ni semua telah ditetapkan oleh kerajaan. Mungkin kalau tengok kat sini tak apa nampak kan. Jadi saya akan tunjukkan. Selain daripada itu, minta maaf. Bidang tujahan kita, transformasi, anjakan transformasi ada 5. Menerap nilai kemakmuran bersama, pemantapan sistem perundangan dan struktur governance, mengukuh bakat dan pembangunan modal insan, pembentukan persekitaran perniagaan yang mampan dan lestari, dan pemasukan badan induk dan sistem penyampaian koperasi. Ini adalah peran transformasi koperasi di Malaysia tahun 2021 hingga 2025. Jadi adakah kita sebagai koperasi bilik Islam telah melakukan ini? Adakah kesemuanya kita dah laku? Ataupun kita baru je laku 1 dan 2? Jadi mana kita masih ketinggalan dengan koperasi-koperasi lain di Malaysia ini. Okey. Mana saya punya arrow dia dah hilang. Okey, ni dia arrow saya. Okey. Jadi struktur perundangan koperasi, paling atas sekali lah Akta Koperasi 1993. Yang ini dikeluarkan oleh Parlimen. Selain daripada itu, kita ada SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kita ada koperasi, dan SKM mengeluarkan peraturan koperasi. Ini the latest one 2010. Dan dia juga mengeluarkan perintah, arahan, garis panduan dan surat keliling dan notis. Ini semua SKM yang keluarkan. Kena pergi kat website dia dan tengoklah semua peraturan-peraturan ini. Peraturan mana macam mana nak berniaga, peraturan macam mana nak bayar cukai, peraturan macam mana, semua dah dituliskan. Kalau tak ada, kita minta SKM supaya buat satu untuk kita. Tetapi so far yang saya tengok, peraturan semua telah lengkap. Dan kita hanya perlu baca dan laksanakan. Okey? Bagi koperasi pula ialah kita ada undang-undang kecil, Kita ada buku yang diedarkan kepada semua ahli, ketika anda berdaftar dan menjadi ahli koperasi. Dan undang-undang kecil ini hendaklah kita ikut sepenuhnya. Kerana undang-undang kecil ini mendapat approval daripada SKM, iaitu Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi apabila dia dah approve, maka kita boleh gunakan undang-undang kecil. Dan bagi aktiviti, kita ada apa yang kita sepanggil aturan aktiviti. Kita tak boleh just buat aktiviti ikut hati kita. Saja nak cari duit, pergi ambil duit kat sana ke, melabur kat sini ke, ikut suka kita saja. Tak boleh. Dia mesti mengikut aturan aktiviti. Kalau dalam ABIM, dalam
KBI, saya ingat ada 24 aktiviti yang kita telah senaraikan. Jadi tak ada risaulah nak cari apa aktiviti nak buat. Kerana memang dah banyak lah. Dah banyak dah aktiviti. Nak pilih mana saja yang telah di-approve oleh SKM. Jadi kita dapati bahawa koperasi ini memang very clear ya dari segi perundangan dia. Very clear dari segi perundangan dia. Cuma kita baca tak baca. Faham tak faham. Itu saja. Kalau tak faham, ini yang masalah dia. Ia akan menyebabkan koperasi itu gagal, menyebabkan koperasi itu sakit, menyebabkan koperasi itu tidak berfungsi sebagaimana yang sepatutnya. Tak sepatutnya. Jadi kita kena go back kepada fundamental kalau kita tengok masalah-masalah ini. Kerana masalah-masalah selalunya akan timbul bila kita membuat perkara-perkara yang tak mengikut akta, ataupun tak mengikut peraturan, ataupun tak mengikut perintah dan arahan, ataupun garis panduan, atau surat keliling SKM. Jadi bila kita tak buat ini semua, maka kita akan buat banyak masalahnya. Dan aturan aktiviti itu, kita sendiri pun tak minta ke SKM. Bila kita tak minta approval daripada SKM, maka aturan itu salah. Salah dari sudut undang. Jadi ini semua perkaranya yang kita perlu berhati-hati ya dalam kita menjalankan koperasi. Okey, next. Jadi bawah agensi kementerian ni ada banyak institusi koperasi Malaysia, SKM Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ada bank kerjasama rakyat Malaysia. Ini semua boleh kita gunakan ya untuk membantu kita dalam menjalankan aktiviti koperasi. Okey. Jadi struktur koperasi, organisasi koperasi ini ya, kalau kita nak tengok ya, dia bermula daripada mesyuarat agung ya yang saya sebutkan tadi, MA ya ataupun MAT ya, mesyuarat agung tahunan ya, T itu tahunan. Jadi MAT, mesyuarat agung tahunan. Yang ini semua ahli akan hadir ya, ataupun perwakilan dia bergantung kepada besar mana dari segi jumlah ahli ya. Macam kita ada lebih kurang 8,000 orang ahli. Jadi besar. Jadi kita ada buat perwakilan, kaedah perwakilan. Dan lepas itu di bawah MAT iaitu mesyuarat agung tahunan ialah lembaga ya. Dan di bawah lembaga baru pengurusan ya, pengurusan. Okey, jadi kalau kita nak tengok struktur dia, lembaga dilantik oleh MAT ya, Majlis Mesyuarat Agung Tahunan. Dan ianya juga melantik yang dipertua ya, ataupun seorang penasihat. Ini penasihat ni di bawah lembaga juga ya. Dan dia juga melantik juru audit luar ya untuk membuat audit ya terhadap setiap aktiviti yang dilaksanakan. Okey. Dan juru audit dalam ya ini dilantik oleh ALK ya, ahli lembaga koperasi ya. Juru audit luar tadi dilantik daripada mesyuarat agung ya, mesyuarat agung. So dan di bawahnya itu juga ada jawatan kuasa risiko. Ini dilantik oleh ALK ya. ALK perlu berlantik jawatan kuasa risiko. Kenapa? Kerana sekarang ni banyak sangat risk dalam perniagaan, dalam aktiviti. Dan kita kena timbangkan properly ya, kerana kita menggunakan duit ahli ya, duit ahli. Jadi kita kena responsible. Dan jawatan kuasa risiko ni dilantik oleh ALK. Dan ada lagi jawatan kuasa lain yang apa orang kata boleh dilantik oleh ALK, di antaranya jawatan kuasa eksekutif ya. Kalau macam KBI, dia ada jawatan kuasa eksekutif dia yang terdiri daripada pengerusi, setiausaha dan juga bendahari. Itu adalah eksekutif. Dan cuma eksekutif punya jawatan kuasa tak boleh buat keputusan ya sebenarnya. Mereka hanya boleh memberi pandangan untuk buat keputusan, tetapi lembaga kena approve ya. Lembaga kena approve. Kalau lembaga tak approve, maka keputusan mereka dikirakan batal. Okey, tetapi ya, kalau keputusan lembaga pun kalaulah mesyuarat agung tahunan tak setuju, maka dibatalkan juga whatever it is. So kuasa yang tertinggi ialah daripada mesyuarat agung tahunan ya, dalam koperasi. Dan di bawah itu barulah ketua pegawai eksekutif yang dilantik oleh ALK. Jadi ALK akan melantik
ketua pegawai eksekutif dalam kes kita ialah Saudara Azman adalah ketua pegawai eksekutif, dan di bawahnya itu ada kewangan, ada keahlian, servis, outreach ahli baru dan juga urus niaga. So ini adalah typical organisasi koperasi yang perlu ada. Ya. Perhatikan ya, keahlian tu memang diletakkan di bawah satu section ya, kerana mereka ini adalah the key people yang kita kena jaga dari segi sumber kewangan dan lain-lain lagi. Tanggungjawab ahli, bayaran. Kalaulah di dalam KBI, bayaran fee masuk ialah RM50. Ini berdasarkan kepada Undang-Undang Kecil KBI 113I ya. Dan minimum share yang perlu disimpan di dalam kalau KBI ialah RM500. Dia bergantung pada koperasi yang lain. Koperasi yang lain dia bergantung. Tapi untuk KBI RM500. Ini berdasarkan kepada Undang-Undang Kecil KBI 16 ya. Dan yuran bulanan, ini yang uniknya. KBI punya yuran bulanan sekurang-kurangnya RM30 sebulan. Ya. Ini UUK KBI 58. Jadi kalau siapa yang menjadi ahli tak bayar yuran, bolehlah dipecat daripada ahli. So make sure check lah. Dah mula bayar dah RM30 sebulan. Okay, jadi kalau 8,000 ahli, banyaklah duit boleh dapat. 8 kali 3, 24. Jadi setiap bulan boleh dapat RM240,000 setiap bulan. So kiranya kita punya kewangan agak kukuh lah yang sebenarnya dari sudut tersebut. Liability terhad pada jumlah share. Liability ini berdasarkan UUK KBI 19. Lembaga boleh menyingkir ahli jika gagal menjelaskan yuran 3 bulan berturut-turut. Dia tak bayar yuran dia RM30 sebulan tu, 3 bulan turut-turut. Berdasarkan kepada UUK KBI 21E boleh dilucutkan ahliannya. Ataupun dia tak bayar share minimum 12 bulan dari penerimaan anggota pun boleh dicabut dari segi keahliannya. Setiap ahli diberi secara percuma, secara digital ke ataupun hard copy ke, dengan satu salinan UUK KBI. Ini dinyatakan dalam Undang-Undang Kecil KBI nombor 17. Nampak tak? Semuanya teratur. Cuma masalahnya bila kita tidak melaksanakan apa yang telah ditetapkan. Bila tak dilaksanakan, itu yang jadi banyak masalah. Mesyuarat lembaga, quorum mesyuarat lembaga melebihi 1/2 daripada bilangan anggota lembaga yang dilantik menurut Undang-Undang Kecil UU KBI 41. Jadi lembaga boleh melantik satu jawatankuasa terdiri daripada pengerusi dan 4 LLK dengan bidang kuasa sama dan meeting lebih kerap. Quorum 3 orang. Keputusan perlu disahkan oleh lembaga. Ini berdasarkan kepada UUK KBI 50. Kalau tak disahkan oleh lembaga, maka keputusan itu tak diterima. Okey, semua usul dan cadangan diputuskan dengan undi majoriti. Jika undi sama, maka tidak diterima. Ini berdasarkan pada UUK KBI 43. Jadi semua peraturan telah ada, dan kalau nak ubah UUK KBI, perlulah melalui mesyuarat agung tahunan. Okey. Jadi urusan mesyuarat lembaga ni, KBI ni perlu membincangkan banyak perkara sebenarnya. Anda termasuk yang berikut: mengesah minit mesyuarat yang lalu, membincang perkara berbangkit, mengkaji, membincang, menimbang, memutuskan di mana perkara-perkara berikut. Pertama, keputusan mesyuarat agung, perwakilan mesti dibincangkan. Laporan jawatankuasa audit dalam, laporan pengurusan, permohonan menjadi anggota koperasi, permohonan berhenti menjadi anggota, permohonan pembiayaan Islam kemudian kredit daripada anggota, permohonan menambah dan mengurangkan angsuran pinjaman, permohonan menambah atau mengurangkan caruman share atau yuran. Ini semua kena lakukan. Membentang dan meluluskan kedudukan kewangan bulanan, mengkaji dan membincangkan, memutuskan cadangan projek koperasi, mengkaji dan membincangkan dan memutuskan hal penjawatan, program latihan pekerja, program pendidikan anggota, dan melantik jawatankuasa audit dalam di kalangan anggota menurut Undang-Undang Kecil 51, UUK 51, dan menjalankan apa-apa urusan lain dengan memberi notis tidak kurang daripada 7 hari. Jadi untuk buat
mesyuarat lembaga, maka perlu dibagi notis 7 hari. Okey. So itu adalah senarai ya, tanggungjawab ALK dan maaf. Kepentingan pengurusan keuangan koperasi ya, ini very important ya, kerana kalaulah keuangan kita tak stabil, maka semua yang kita bincangkan semua takkan berguna. Pertama ya, ALK perlu memastikan koperasi mempunyai sumber yang mencukupi untuk beroperasi. Ini adalah tanggungjawab ALK, bukannya tanggungjawab pengurusan. Jadi ahli-ahli ALK, ahli lembaga koperasi, mesti pastikan semua duit cukup. Macam mana mereka nak pasti? Kita ada audit dalam yang akan melakukan untuk cek perkara ini. Perkara ini perlu dicek, bukannya tiap-tiap tunggu hujung tahun saja. Tiap-tiap bulan kena cek. Kalau ada masalah, ALK akan tanggung. Kalau kena apa-apa nanti, ALK akan masuk mahkamah. Dan semuanya tanggungjawab ALK, ahli lembaga koperasi. Dan menggunakan sumber secara berhemah, cekap dan berkesan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan berhemah itu ialah semua mesti masuk dalam rekod. UUK rekod dalam tempoh 30 hari sebarang aktiviti. Sebarang aktiviti yang menggunakan duit daripada koperasi mesti direkod dalam masa 30 hari. Mana dapat maklumat ni? Kita boleh lihat dalam nombor 71 UUK KBI 71 di mana penyelenggaraan akaun. Di situ dinyatakan dengan jelas tidak lewat daripada 30 hari dari selesai sesuatu transaksi. Ya. Jadi apa saja yang berlaku mesti diselesaikan. Okey, perlu disediakan. Jadi tanggungjawab ALK ini memang beratlah. Bukannya semudah dapat title, dapat senang kerja. Tak ada, tak ada senang kerja, dia banyak kerja. Kena pastikan. Okey. Dan sumber kewangan koperasi, ini yang penting dia. Sebagai ALK, kita kena memerhati perkara ini. Pertama, fee masuk, share dan yuran anggota. Adakah dia konsisten? Ataupun dia tak konsisten, ataupun dia berterabur, ataupun tak tahu langsung, ini masalah besar. Simpanan khas daripada anggota, pinjaman atau deposit daripada anggota dan bukan anggota, kumpulan wang reserve statutory, akaun reserve modal, kumpulan wang penebusan share, derma dan pemberian tertentu, baki keuntungan terkumpul, kumpulan wang lain yang diluluskan oleh Mesyuarat Agung Perwakilan. Ini semua kena tahu lah, ALK kena tahu. Kalau ALK tanya benda ni, dia tak tahu, then something wrong juga lah. Ini adalah sumber kewangan koperasi. Hanya duit ni je yang boleh kita gunakan untuk menjalankan aktiviti. Duit lain tak boleh. Duit lain tak boleh. Kecuali ada special kebenaran daripada Mesyuarat Agung Tahunan. Mesyuarat Agung Tahunan. Okey. Dan dari segi aliran perakunan koperasi, dia seperti berikut. Dia ada dokumen punca dia, ada urus niaga dia, ada buku CTM pertama, ada ledger, ada imbangan duga, ada penyata kewangan. Itu dia. Each level tu mesti dipenuhi. Especially yang jaga kewangan dan juga JDI. Yang ini semua kena pastikan benda-benda ni semua. Okey, kalau tidak, maka dianggapkan bahawa melanggar undang-undang. Jadi ALK dan juga yang menjaga kewangan, dia perlu jaga yang ni. Mesti ada dokumen punca, mesti ada urus niaga, mesti ada buku CTTM pertama, mesti ada ledger, mesti imbangan duga dan data kewangan. So ini senarai ini perlu ada dan perlu diketahui oleh semua orang ALK. Kalau tidak, masalah juga. Tak betul pentadbiran. Okey, penyediaan dokumen untuk diperiksa. Ini semua adalah dokumen-dokumen yang ahli boleh minta. Anytime. UUK KBI 79. Pertama, satu salinan akta
peraturan atau perintah, arahan atau garis panduan. Satu salinan undang-undang kecil akan teraudit yang terakhir. Satu senarai anggota. Adakah kita ada senarai anggota? Satu senarai anggota lembaga, nama ketua pegawai eksekutif. Satu senarai pegawai koperasi yang berkenaan dengan pengurusan koperasi jika ada. Jadi ini kena bubuh semua dalam website yang sebenarnya. Jadi koperasi kita mesti bubuh ini semua dalam website. Supaya senang ahli-ahli untuk merujuk kepadanya. Jadi koperasi juga hendaklah menyediakan aturan aktiviti untuk diperiksa oleh anggota jika ada. Especially aktiviti yang kita create baru, yang baru dapat kelulusan ya daripada apa orang kata AGM, daripada AGM. Kalau tak ada, then jadi masalah pula ya. Okey, ini dokumen-dokumen yang terbuka pada semua ahli. Okey, jadi kalau kita tengok dalam koperasi ini, kita di dalam golongan kredit ya, nombor 2 tu, iaitu kita adalah koperasi kredit ya. Ada koperasi perbankan, ada koperasi pertanian, perumahan, perindustrian, penggunaan, pembinaan dan lain-lain. Tetapi kita adalah di bawah koperasi kredit. Maknanya kita memberi kredit kepada ahli-ahli. Okey. Jadi masalah koperasi lama ni ya, kita dapati pertama ialah umur ahli sudah semakin meningkat ya. Dan dah termasuk dalam warga emas. Jadi pada ketika tersebut ahli mula menarik diri. Dan setengahnya dah jadi lesu, dah penat dah. Jadi tak aktif. Dan ahli baru pula kalau kita tak berhati-hati dan kita tidak berusaha untuk mencari ahli, maka dia pun tak ada. Tak ada. Yang kedua ialah kesesuaian aktiviti utama. Adakah aktiviti cash cow kita masih lagi sesuai ataupun dah tak sesuai lagi untuk masa ini? Yang ini perlu dilihat. Aktiviti baru, adakah dia bersesuaian atau tidak? Kemudian hutang lapuk. Memang bagi satu koperasi yang lama seperti kita ni, isu hutang lapuk ni memang akan jadi masalah. Hutang lapuk ni mungkin berpunca daripada ahli. Ya, tindakan perlu diambil kepada ahli-ahli yang berhutang dan tidak membayar hutang. Dan daripada aktiviti-aktiviti yang tidak dijalankan dengan menimbang risiko yang sesuai. Ini juga akan menyebabkan hutang lapuk ya, kepada koperasi. Dan akhir sekali bukan saja hutang lapuk tetapi juga aset lapuk. Ya, kita ada agensi-agensi yang kerjanya makan duit saja. Sepatutnya agensi-agensi ini memberi duit ya kepada koperasi tetapi mereka makan duit koperasi daripada duit ahli rather than memberi kepada ahli. Aset-aset ni perlu dikonsiderkan untuk ditutup ya, dengan cepat ya, supaya tidak merosakkan apa orang kata kepercayaan anggota-anggota KBI sendiri. Dan baggage lama. Ni baggage lama ni memang problem besar sebenarnya. Bila koperasi lama dia akan ada baggage lama. Baggage lama ni pun sepatutnya kita tak usah simpan lama-lama. Lagi lama kita simpan bukan saja dia akan merosakkan koperasi tetapi juga membusuk koperasi itu sendiri. Jadi saya rasa ini perlu kita ambil kira dalam koperasi lama. Jadi apa way forward kita? Apa way forward? Pertama ya, untuk masa depan ya, kita kena tentukan apakah kekuatan kita masa ini. Kat mana yang kita kuat? Jadi kalau dalam kes KBI, kekuatan kita ialah memberi kredit kepada ahli. Jadi maybe kita kena tengok balik ya, bagaimana kita nak pastikan ahli-ahli tua ini meminjam duit. Ataupun mungkin ada ahli baru yang baru realize bahawa mereka boleh buat pinjaman ya, daripada koperasi. Mungkin kita perlu consider yang itu untuk kita war-warkan ya, kepada ahli yang future ataupun yang akan menjadi ahli kita. Dan credit activity adalah kelebihan kita ya. Memang semua orang faham ya, bahawa kita punya strong point kita ialah credit activity ahli. Dan new IPO lagi satu ya, adalah juga ya menjadi kekuatan ya kepada kita dan perlu kita consider ya untuk mendapatkan new IPO, kerana dalam sistem kita ya, dalam KBI, new IPO ini diinvest oleh members sendiri ya. Members akan invest dan perkongsian tersebut kita akan ambil keuntungan ya, untuk KBI sendiri.
Jadi ini adalah kekuatan semasa kita ya pada masa ini. Dan kelemahan semasa juga kita ada ya, dan ini yang perlu kita atasi, terutama dubious kredit ya. Kita bagi kredit pada orang yang kita tahu memang tak boleh nak bayar kat siapa-siapa pun. Jadi kita tak usah bagi kredit kat dia boleh. Ya, kerana dia akan merosakkan KBI. Dan bukan ahli ALK dalam board. Ini kita dapati berlaku ya. Sebagai contoh yang kita lihat ialah banner NU sendiri. Kita dapati ya, kita mempunyai 19%, tetapi wakil di dalam board banner ilmu itu bukannya ahli ALK. Mengapa yang kita emphasis nak ahli ALK? Ya, kerana ahli ALK ni mereka bermesyuarat selalunya lebih kurang sebulan sekali. Jadi apa saja isunya mereka akan bincang bersama. Dan cuba ya untuk memastikan ya koperasi itu mendapat keuntungan. Jadi oleh kerana dia bukan ahli, maka dia takkan membawa inisiatif untuk koperasi lah. Jadi perlu dia dikonsiderkan ini. KBMC juga kita dapati ianya bukannya ahli menjadi dalam KBMC walaupun kita mempunyai share sebanyak 40%. Okey. Jadi ini perlu dikonsiderkan balik. Cybertel ya, walaupun Cybertel ni dah nak diliquidify, dan MMC juga begitu, telah complete program dia, tapi tak ada hasil. Jadi yang ini perlu dilihat ya semula ya. Apa masalahnya yang menyebabkan tak ada hasil, walaupun kita ketahui ya ada apa orang kata agreement yang tak ditunai ya. Jadi perlu dilihat dari segi undang-undang. Okey. Dari segi new venture, kita kena fikir satu new ventures yang baru ya untuk koperasi supaya dia boleh bergerak ke depan ya, melihat kepada waktu yang terjadi sekarang ni. Dan overhead ya, overhead ni kita kena tengok ya. Kalau lah overhead kita terlampau tinggi pun tak guna ya, kalau aktiviti kita tidak bersesuaian. Dan ini alhamdulillah KBI telah mula trimming down ya dari segi overhead ni dan cuba mendapatkan overhead yang rendah ya, tetapi saya ingat perlu lagi cut lagi banyak lagi ya. Overhead kita ni masih terlampau tinggi ya, dan perlu apa orang kata ditambah baikkan lagi. Kalau tidak maka kita akan ada baggage yang kita bawa yang merosakkan perjalanan KBI ni nanti pada masa depan. Okey, saya ingat last sekali ialah land bank. Kita ada land bank yang kita kongsi dengan ahli, ada land bank yang kita punya sendiri, kita kena optimiskan dia. Kerana land bank ni yang sebenarnya boleh membawa kepada keuntungan yang banyak ya, pada masa depan. Okey, so saya ingat saya berhenti setakat ini. Kalau ada soalan, kita boleh bincang ya mengenai perkara ini. Dan saya ada lagi banyak contoh ya daripada KBI, tetapi saya ingat kita bincang ni secara terbuka je lah. Tak payah guna slide. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Profesor atas pembentangan beliau tadi berkenaan dengan koperasi. InsyaAllah saya rasa tanpa melengahkan masa lagi, saya buka ruang lah terus kepada ahli usrah yang ada. Jika ada yang yang menonton daripada live YouTube atau Facebook, boleh bertanya saja. Nanti ada teknikal yang akan forwardkan soalannya ke Zoom ni lah. Jadi saya buka ruang lah kepada siapa yang ada di ruangan Zoom ni untuk bertanyakan soalan ataupun nak komen ataupun nak beri pandangan ke. Saya buka ruang lah. Silakan. Ada ke? Assalamualaikum Prof. Boleh tanya saya? Ni apa kita nak tanya je lah. Sekarang ni ada falsafah dalam corporate, dia kata the attitude of your people is the reflection of your attitude. Jadi dalam bahasa mudahnya, kalau some of the corporate dia mengamalkan prinsip quality come from top. Maknanya kalau kaki tangan kita tak deliver, sebenarnya leadership tu yang tak bagus. Dan untuk kita bagi kaki tangan kita deliver, kita kena equip dia dengan the right skill, the right knowledge.
Of course attitude pun kita kena develop sekali lah, bersekali dengan situ. Jadi dalam konteks koperasi ni, bagaimana kita melihat untuk mengadakan satu continuous training atau continuous learning process supaya semua kaki tangan atau ahli-ahli koperasi, ahli ni mungkin dia bersifat menyokong, yang penting di peringkat ALK dan pengurusan serta kaki tangan itu, supaya dia skill dia tu up to date dan dia boleh continuously deliver good result. Kalau tidak, dia akan ada satu momentum, dia achieve satu level yang baik, kemudian momentum tu merosot dan result dah jadi tak bagus dan mula rugi, hilang kepercayaan dan dia akan berlarutan lah. Jadi bagaimana kita nak maintain the performance supaya performance itu sentiasa meningkat. Kalau tak meningkat pun dia akan sustain. Sebab kita kena ingat dalam perniagaan ni, kita dari segi bisnes dia perlu berkembang kerana gaji pekerja akan naik setiap tahun. Kalau kita tak boleh naikkan productivity, maksudnya dia akan eat up the profit. Jadi apa pandangan Prof, macam mana kita nak build that culture of continuous learning dalam organisasi seperti koperasi? Terima kasih. Okay, terima kasih Saudara Ghazali. Dia kita one thing kita kena berhati-hati ya dalam kita membincangkan mengenai koperasi dengan corporate sector. Dia berbeza sedikit ya sebenarnya. Saya telah point out ya apa perbezaan di antara corporate sector dengan koperasi dan juga syarikat ya. Dia koperasi ni, dia tak ada siapa yang dianggap sebagai bos ataupun ketua. Macam saya walaupun saya ALK, saya still ahli koperasi. Jadi mengapakah saya dilantik sebagai ALK? Cuma untuk apa orang kata, kita kena ada satu kumpulan yang really tertumpu kepada pengurusan koperasi itu sendiri. Jadi tim ALK ni ialah bukannya nak kata yang terpandai sekali dalam yang terpandai, tetapi kerana dah terpaksa dilantik sebagai orang yang nak menjaga ya, yang diamanahkan untuk menjaga inspirasi ahli-ahli koperasi. Saya anggap seperti itu. Jadi memang betul ya, kita dalam koperasi ini kita kena jelas ya apa tanggungjawab kita. Ya, bagi setiap daripada kita ini ada tanggungjawab dia. Macam saya sebagai ALK, saya kena pastikan ya bahawa setiap aktiviti yang dijalankan itu pertama kena ikut 5 level undang-undang yang saya telah sebutkan tadi. Dan setiap daripadanya memastikan ya bahawa kita berada di track yang betul. Dan apabila track yang betul tu, bagi saya lah, alhamdulillah setahun saya jadi ahli ALK, saya nampak apa orang kata memang KBI sekarang ni hopefully lah menuju kepada satu sistem yang lebih baik lagi lah. Adakah itu bermakna dulu tak baik? Mungkin dulu boleh diimprovekan lah. Saya tak nak cakap tak baik, nanti sekarang apa orang kata semua marah saya. Jadi apa yang saya nampak ialah kita kena sedar ya, amanah yang diberikan kepada kita ini very serius. Kita ada 9,000 ahli. Walaupun saya tanya dengan Azman, betul ke kita ada 9,000 ahli ni? Dia kata, dia pun tak pasti. Alamak, kalau CEO tak pasti, saya lagi tak pasti. So yang ini pun saya, the first thing yang saya akan buat masa ini ialah untuk pastikan ada nama ya bagi 9,000 orang ahli tersebut. Dan saya nak pastikan lagi satu yang saya telah cuba dapat maklumat ni tapi masih belum dapat maklumat ini, iaitu dari segi pembayaran yuran. Ya, pembayaran yuran kalau mengikut undang-undang kecil KBI, kita kena bayar tiap-tiap bulan RM30. Jadi just imagine, tiap-tiap bulan RM30 kalau kali dengan 9,000, saya ingat lebih dari cukup untuk kita operasi kita dan juga dan lain-lain lagi. Sama ada
gaji mereka akan naik ataupun tidak, itu bergantung kepada what type of profit yang kita dapat sebenarnya. Yang ini memang kita tak boleh nak katakan bahawa koperasi wajib bagi. Tak. Pasal koperasi ini berbeza daripada bisnes. Kalau bisnes memang tujuan dia keuntungan. Kita bukannya keuntungan. Kita adalah sosioekonomi. Sosioekonomi ini ialah kita beratkan kepada sosiologi untuk kemanusiaan dan juga ekonomi dua-dua itu sekali. Jadi bila kita timbangkan kedua dia itu, dalam pada hal itu pun juga kita tak boleh rugi. Tak boleh rugi. Kerana duit yang diberi itu adalah duit daripada ahli. Just imagine, 9,000 nanti. Saya tak boleh imagine dekat akhirat nanti 9,000 tu tak apalah kalau Ghazali rajin tanya. Yang lagi apa orang kata 8,000 tu yang tak tanya tu, takut dia pun tanya kat akhirat ni. Pahala saya yang dah banyak ni, insyaAllah lah banyak. Tak tahu by the time semua orang tanya saya nanti tinggal dah kecil. Itu yang saya risau tu kadang-kadang. So jangan main-main dengan orang ramai-ramai ni. Tapi saya setujulah, memanglah kita kena bukan saja kepada ahli, tetapi juga kepada pengurusan dan juga kepada ALK kerana ALK yang masuk pun tak semua yang faham dari segi bagaimana untuk melaksanakan. So terima kasihlah kerana soalan tu, kerana mengingatkan saya juga. Terima kasih. Baik. Terima kasih Cik Ghazali dan Prof atas soalan dan jawabnya. Ada yang seterusnya ingin bertanya ataupun berikan komentar? Yang daripada live tak ada admin teknikal. Ni ada soalan daripada mungkin daripada live Berapa ramai daripada Muhammad Selamat Makdum, berapa ramai ahli-ahli ABIM menjadi ahli KBI waktu ini? Ada soalan. Okey, terima kasih. Buat masa ini kita masih belum lagi membahagikan mengikut masa kita ada 3 sebenarnya. Kita ada kita ada Wadah, kita ada ABIM dan kita ada PKPIM. Pembahagian itu masih belum saya buat lagi. Jadi saya pun tak pasti. Tapi saya ingat CEO kita, Saudara Azman ataupun Saudara Asri, mungkin boleh menjawabnya daripada saya lah. Kerana saya tengah kumpul maklumat tu juga. Asri boleh jawab? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Prof atas pertanyaan tadi. Saya menemui Prof sebelum ni kat UK sempat sekejap. Beliau orang fizik, orang sains. Tapi Alhamdulillah, beliau insyaAllah beliau tentang berbagai-bagai topik lah. Koperasi, bisnes, macam-macam semuanya kata orang sains. Sains koperasi, menarik tajuk ni. Okey, Alhamdulillah. Tadi soal tadi. Melakukan ahli berdaftar ni pernah lebih 10,000. Jadi sebab itu kita dikatakan sebagai koperasi yang mana kalau peringkat angkasa, kita layak hantar 2 wakil. Koperasi yang lebih 10,000 layak hantar 2 wakil. Yang kurang 10,000 hantar 1 wakil saja ke angkasa dulu lah. Tapi mungkin kalau dibuat pembersihan, ada yang berhenti, ada yang meninggal, mungkin kurang lah. Sekarang mungkin 8,000, 9,000 ahli. Dan di kalangan ahli kita pun tak dapat pastikan lagi, terutama ahli yang baru. Sebab itu kita pun selalu adakan program bersama ABIM. Macam semalam masa NLPT kita jemput Presiden ABIM untuk merasmikan masyarakat kita. Kita nak supaya ramai exposure ni kepada ahli ABIM untuk ahli. Ahli baru tak berapa ramai dan kontribusi pun tak banyak. Berbanding ahli kerja lama. Lama dulu kontribusi banyak. Kemudian diorang yang bersara dan tidak undi. Jadi income kita berkurangan disebabkan oleh faktor itulah. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz Sri daripada Wadah. Baik, seterusnya ada yang ingin bertanya lagi? Okay, soalan ataupun komentar terakhir mungkin sebelum kita tutup usrah kita. Oh, Prof dah terkeluar.
Prof terkeluar. Kita tunggu Prof kembali semula ke dalam talian. Sementara kalau masuk ada soalan daripada Puan Karimah tentang untungan. Kalau oleh kerana perklasi KBS kami tidak dapat memberi dividen, biasanya kita akan beri dividen lah. Cuma beberapa tahun belakang memang kita tak mampu untuk beri dividen oleh faktor-faktor tertentu. Tetapi dari kepada ahli ada manfaat lain. Contohnya anak-anak ahli yang berjaya dalam peperiksaan dan juga bantuan kebajikan. Kalau ada ahli yang mengalami kebajikan atau kematian keluarga, ada bantuan-bantuan yang kita salurkan. Kerana ahli tak tahu anak dapat skor baik dalam tingkat degree atau diploma atau SPM P3 yang cemerlang, boleh mengukurkan kepada pejabat KBI untuk hantar salinan sedia dan sebagainya. Ada manfaat-manfaat yang kita kemukakan. Kita bagi token kepada yang berjaya. Apa masuk? Minta maaf, saya kena hack pula dah. First time. Kena hack. Kena hack. Mojo saya ada killer. Saya dah hantar dah. Satu pembunuh supaya bunuh dia. Kita pun ada misal. So dah hantar dah misal kat dia. So dia akan komputer dia akan rosak 3 hari. Kecuali dia kontak saya. Baik-baik. Alhamdulillah. Baru tadi ada soalan daripada Karimah Ring. Baru tahu yang koperasi ni bukan untuk keuntungan. Jadi apa manfaatnya kepada ahli. Jadi tadi Cik Sri dah jawab tadi berkenaan dengan kebajikan lah kan. Dapat kebajikan kepada ahli apa semua. Mungkin Prof ingin nak tambah sikit, nak respon ke soalan ni? Okay. Alhamdulillah. Memang bukannya untuk keuntungan. Tetapi dalam pada itu juga kita sebagai ahli ingin melihat ada keuntungan jugalah. Jadi mungkinlah tak sebanyak bisnes, tetapi ada keuntungan sedikit. Jadi memang tujuan kita masuk dalam koperasi ini ialah kita kumpul duit, dengan duit yang terkumpul yang banyak tersebut, hopefully kita boleh dapat untung sikit-sikit lah. Itu je lah. Tapi betul lah kata Tuan Haji Asri tu, bukan profit 100%, bukan tujuan profit. Baik. Mungkin ada masa lagi, jika ada lagi yang ingin bertanya ataupun ada lagi ke yang daripada live Facebook atau YouTube untuk bertanyakan soalan? Ada lagi okay, baik. Baik, tak ada lagi daripada mungkin Cik Arifin ke, Cik Azman ke, ni ada Datuk Dr. Yahya. Ni daripada maklumat daripada Cik Ghazali tadi. InsyaAllah KBI sudah ada ALK baru, Datuk Dr. Yahya, untuk kuatkan KBI tahun ni. Ni ada maklumat. Baik, saya kira mungkin tiada lagi lah kot apa-apa soalan ataupun komentar. InsyaAllah kita sudahi usrah kita pada malam ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini dalam ruangan Zoom ataupun yang melihat menontonnya daripada live YouTube ataupun Facebook. InsyaAllah kita akan adakan lagi usrah pada setiap hari Ahad malam Isnin pada minggu hadapan insyaAllah. Mudah-mudahan kita istiqamah. Saya rasa setakat itu sahaja pada malam ini. Kita tangguh usrah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.